Gabungan Rakyat Sabah mempunyai cara tersendiri dalam menerima parti tempatan ke dalam gabungan itu, kata pengerusi GRS, Datuk Seri Haji Jinor. Beliau yang juga Ketua Menteri Sabah meminta diberi ruang untuk gabungan itu mempertimbangkan permohonan beberapa parti tempatan yang ingin menyertai GRS. Beliau berkata demikian ketika ditanya berhubung kenyataan Naib Presiden Pertubuhan Progresif Kinabalu Bersatu APKO, Datuk Iwan Benedik, bahawa penyatuan dalam GRS hanya cakap kosong kerana sehingga kini beberapa parti yang memohon masuk ke dalam gabungan belum diterima. Mengulas mengenainya, Haji Ji menganggap ia hanya pandangan daripada APKO berhubung perkara itu. Katanya lagi buat masa ini pihaknya masih lagi mempertimbangkan permohonan beberapa parti itu dengan teliti. GRS yang didaftar secara rasmi pada Mac lalu kini dianggotai oleh Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Parti Bersatu Sabah, Parti Solidariti Tanah Airku, Parti Maju Sabah dan Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu. Sementara itu, antara parti yang sedang memohon untuk menyertai GRS ialah Parti Liberal Demokratik, Parti Cinta Sabah, Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat dan yang terbaru Parti Harapan Rakyat Sabah. Sementara itu, PAS Sabah mengambil pendirian sama dengan PAS Pusat untuk mengenepikan terlebih dahulu isu berkaitan pilihan raya umum. Setiausahanya Dr. Ali Akbar Gulasan berkata, ketika ini rakyat baru saja memulakan kehidupan mereka selepas terjejas akibat pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas pendirian beberapa pemimpin PAS Pusat yang bersetuju supaya PRU 15 tidak perlu disegerakan. Diminta mengulas berhubung kerusi parlimen yang disasarkan PAS Sabah. Ali Akbar menjelaskan bahawa perbincangan mengenainya akan dilakukan apabila tiba masanya. Ali Akbar pada awal Mei lalu menyatakan bahawa PAS Sabah akan meletakkan calon dan menyasarkan beberapa kerusi parlimen dalam PRU akan datang. Sebab dan gembira pertama kali bercakap melalui telefon dengan adik-beradik yang tidak pernah bersua muka sejak lahir. Perasaan itu dikongsi Ati Narayan 39 tahun yang mencari keluarga asal di Sabah apabila dihubungi adik-beradik kandung selepas kira-kira 15 minit. Berita mengenainya disiarkan di Soka.com semalam. Lebih sebab apabila adik-beradik yang tidak pernah dikenali menghubunginya melalui telefon dan memperkenalkan diri sebagai saudara kandung. Ati yang diambil sebagai anak angkat sejak bayi oleh sebuah keluarga yang kini menetap di Selangor tidak menyangka pencariannya dengan hanya menggunakan gambar lama ibu dan bapa kandung berhasil. Katanya ketika dijadikan anak angkat, dia adalah anak bungsu daripada 4 beradik sebelum dimaklumkan oleh saudara kandungnya semalam yang mereka mempunyai 11 adik-beradik keseluruhannya. Semalam Desoka.com menyiarkan berita mengenai Ati yang memohon orang ramai supaya membantu mencari ahli keluarga kandungnya yang dikatakan berasal dari Penampang. Ati berkata dia hanya mengetahui mengenai perkara berkenaan daripada ibu angkatnya sejak 5 tahun lalu yang memberitahunya nama kedua ibu bapa kandungnya ialah Mala Ajed dan Jomda Ensun. Pakar bidang teknologi maklumat yang mengusahakan perniagaan sendiri itu berkata, selepas itu dia turut dihubungi adik kandungnya yang kedua yang berada di Sepanggar. Ati berkata beliau dimaklumkan oleh adik-beradik kandungnya bahawa ayah mereka sudah meninggal dunia pada 2017 manakala ibu mereka meninggal dunia pada tahun lalu. Selepas kembali ke Selangor, katanya dia dibesarkan oleh keluarga angkatnya sehingga menjadi seorang yang berjaya sebelum dimaklumkan mengenai status sebenarnya sebagai anak angkat ketika berumur 35 tahun. Katanya dia kini merancang untuk ke Sabah pada jangka masa terdekat untuk bersua muka dengan semua adik-beradik kandungnya. Manakala 2 lelaki ditahan selepas cuba merasuah pegawai polis supaya dilepaskan dalam kejadian di bulatan Yayasan Sabah Kota Kinabalu hari ini. Dalam kejadian jam 7.45 pagi itu, kedua-dua lelaki terbabit yang menaiki Proton Wira pada awalnya ditahan selepas didapati cuba membuat pusingan secara melawan arus. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Muhammad Zaidi Abdullah berkata, hasil pemeriksaan suspek didapati memandu tanpa lesen dan tiada dokumen pengenalan diri yang sah. Katanya kedua-dua suspek kemudian cuba memberi suapan wang tunai sebanyak RM650 kepada pegawai polis supaya tidak diambil tindakan. Katanya wang tunai yang dirampas terus diserahkan kepada pihak SPRM untuk tindakan selanjutnya.
Seterusnya, seorang daripada dua mangsa yang dilaporkan hilang selepas dihanyutkan arus deras di Sungai Kampung Pogunon sejak semalam ditemui di Kampung Pagansakan, Inobong, Penampang hari ini. Mangsa yang dipercayai sebagai Harold Walter, 17 tahun itu, ditemui pada jam 2.40 petang tadi oleh seorang penduduk kampung yang kebetulan turun ke sungai untuk memeriksa pukat ikan miliknya. Difahamkan mangsa ditemui di tebing sungai dalam keadaan ditimbuni pasir dan runtuhan pokok bambu. Sebaik ditemui, penduduk kampung terbabi terus memaklumkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan selanjutnya. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Penampang, Deputi Superintenden Muhammad Haris Ibrahim ketika ditemui di lokasi mengesahkan penemuan mayat berkenaan. Katanya proses pengecaman mayat yang ditemui berkenaan sudah dilakukan oleh ahli keluarga terlibat. Mayat mangsa kemudiannya dibawa ke Hospital Queen Elizabeth I untuk tindakan selanjutnya. Dalam tragedi kira-kira jam 3 petang semalam, kedua mangsa dikatakan bersama 4 lagi rakan terselamat cuba menyeberangi sungai berkenaan. Bagaimanapun, ketika 4 remaja terselamat sedang menyeberangi sungai berkenaan, kepala air tiba-tiba meluncur deras sehingga mengakibatkan paras air naik mendadak. Teruskan bersama kami di Desoka.com, berita komprehensif.